Bapak semua sehat ha? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita istighfar sikit. Kita mulakan dengan bacaan Fatihah dan istighfar, boleh ya? Kemudian doa duha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Istighfar sama-sama. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Kita baca doa duha sama-sama sebab mengambil keberkatan waktu duha pada pagi ini. Boleh? Biasa baca doa duha? Biasa. Berlagu? Lagu tak biasa? Kita bagi biasa begini. Boleh ha? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ad-duha adha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman faqahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika
برحمتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika jauh dekatkanlah, jika haram sucikanlah, jika sukar permudahkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang saleh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, pagi di Pabali. Pagi ini berkat di Pabali itu dia oranglah. Yang kita ni berkat dah. Yang penuh dengan keberkatan, dan insya-Allah dalam selang beberapa hari lagi kita akan menyambut awal Muharram ma'al hijrah. Jadinya tajuk kita hari ni pun cerita pasal kembara hijrah, ke mana arah tuju kita. Tu dia gambar tu. Congek soal tu kan. Gambar ini cerita saya masa masuk program Imam Muda. Tu yang pakai kot macam tu. Songkok, lepas tu putih sikit. Kau tengoklah gambar tu putih sikit. Orang tengok kata, "Ustaz, siapa? Luar tak berapa nak putih. Dalam ni putih." Duduk dalam TV ni pakai make up. Dia pakai make up. Pakai bedak tu, tebal tu. Bedak. So yang duk bedak kita ni pun tengok juga dalam program Astro ni macam-macam orang juga. Saya tengok yang yang mula-mula nak solid nak pukul bedak, tengok dia lembut. Datang nak solid kita, dia salam, "Apa khabar Ustaz?" Dia bagi tangan macam tu. Tak boleh nak salam. "Tak apa Ustaz, kita ni sama je." Rupanya dia lelaki. Kita memang syarat dalam Astro, jaga sungguh siapa yang nak pakaikan baju, nak elokkan muka ni, penampilan depan TV ni semua orang lelaki belaka, tak ada orang perempuan. So ini ada perancangan Imam Muda. Kalau tuan-tuan tengok, perempuan tengok rancangan tu pada tahun 2012. Saya masuk tahun 2012. Ini dah 2014. 2012 musim yang ketiga rancangan Imam Muda. Itulah rancangan yang terakhir Imam Muda. Dan musim yang tahun 2013-14 ni rancangan Pencetus Ummah. Itu yang terbaru. Ada tengok kan ni Imam Muda? Kan tengok kilauan mas. Tengok memang ada. Tengok kan setengah tempat dia tak tengok Imam Muda. Tengok apa? Tengok kilauan mas dia. Jadi rancangan Imam Muda tu ada bagusnya lah. Bila saya dah masuk, baru saya tahulah apa dia. Maknanya dia tu menarik, cuba menarik pelbagai lapisan masyarakat, daripada anak kecilnya, orang mudanya, remajanya, remaji, retua, semualah, semua golongan ditarik supaya apa? Supaya beralih kepada channel Islamik. So kalau orang yang ada Astro di rumah dia, dia buka 106 tu, kira alhamdulillah tu. Astro Oasis. Kalau dia tak ada Astro di rumah, maka pilihan dia tengok Al-Hijrah contohnya. Itu bagus lah tu. Hari ni bukan kata Al-Hijrah saja, di TV 9 pun dah banyak rancangan bagus.
tanyalah ustaz, tanyalah ustazah kan. Lagi al-halaqah, macam-macam. Bukan kata ceramah je. Kadang filem pun hari ni pun disebabkan kita dah mengisi, ramai ustaz-ustaz kita dah mengisi ruang dalam televisyen, dalam channel-channel TV ni, menyebabkan filem pun hari ni pun nak ikut konsep Islam. Keluarga bahagi. Kalau dulu cerita isteri itu mesti main kayu 3, suami pula main kayu 4. Itu je cerita dia. Semua cerita buruk belaka, kan? Jadi hari ni kita nak tampilkan macam mana pula keluarga yang baik. Itu dah banyak dah keluar filem-filem yang bagus-bagus. Tujuannya apa? Ini kita boleh mengisi supaya masyarakat terdidik daripada hiburan. Nak berhibur boleh. Itu saya pun tadi kalau saya nak baca doa biasa boleh. Tapi mana seronok baca berlagu, baca dengan hiburan dengan baca tak berhibur. Seronok yang mana? Berlagu tak berlagu? Berlagu seronok. Cepat dapat. Anak kita yang kecil 5-6 tahun pun 3-4 tahun, anak saya tu 2 tahun, dia dah boleh dah doa Tuhan. Dia dah boleh. Pasal apa? Dia seronok dengan lagu. So hiburan dalam Islam ni tak ada masalah. Cuma kita nak, bagaimana kita nak perkenalkan, kita nak dekatkan dengan masyarakat dengan hiburan tu. Jadi saya nak sentuh tajuk hijrah ni lah. Kan, sebelum kita masuk itu, pasal apa saya tulis tu, itu nanti saya sebut. Saya tak cerita lagi tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah daripada tahun 2012 tu sampai 2014 ni banyaklah rancangan-rancangan yang bagus. Tujuannya untuk tontonan ahli keluarga kita. Banyak. Jadi daripada rancangan ni lah. Maknanya apa sekarang? Ramai orang tanya, lepas 2 tahun apa Imam Muda Jabar buat? So saya masih lagi aktif dengan kegiatan dakwah. Bukan kata dalam Malaysia aja, sampai luar negara pun kita aktif. Alhamdulillah. Baru-baru ni saya baru balik daripada Vietnam dan juga Phnom Penh, Cambodia. Apa yang kita buat di sana, samping kita buat travel ke luar negara, ada jemaah-jemaah yang nak ikut kita juga buat program kemasyarakatan. Tengok pula suasana macam mana Islam yang minoriti di negara orang miskin. Baru lagi ni kita pergi bawa jemaah kita 15 orang pergi ke satu kampung yang namanya kampung, saya tak sebut, nak sebut bahasa Cambodia ni saya tak erti. Tapi besar, kampung besar dia Kampung Cham dia panggil. Kampung Cham. So di Kampung Cham ni tuan-tuan kenal orang Cambodia apa ramai kan. Di Parit Muntak ni ramai orang Parit Muntak, Bandar Baru, Kuliah Bandar Baru ni ramai. So kita pergi ke sana tengok macam mana masyarakat asal dia di negara yang tak ramai orang Muslim. Bila sampai di sana, kita tengok kampung dia, tengok kawasan dia, rumah dia taklah macam rumah kita ni. Rumah dia ada yang cantik sikit tu, bertiang berkayu okey lah. Yang biasa-biasa atap apa dia? Atap apa nak sebut? Rumbia. Atap rumbia. Atap rumbia. Itu biasa-biasa. Pergi lagi tengok yang baru kahwin duduk kat mana. Yang baru kahwin, yang baru anak 2-3 duduk kat mana. Cari mana rumah dia. Tengok kat kampung tu ramai orang. Tapi rumahnya boleh bilang 1, 2, 3, 4, 5. Tak banyak rumah dia. Yang orang lain ni duduk mana? Rupanya dia bawa pergi sampai ke sungai. Dia tunjuk, ni rumah dia. Rumahnya dekat mana? Sungai. Sungai tu macam mana? Duduk atas sampan. Rumah mereka atas sampan. Yang dia buat atap. So sampan yang sama digunakan untuk cari ikan, menjala, transport nak seberang ke sungai, ke kampung sebelah sana. Jadi sampan yang sama juga, malam hari mereka akan tidur dalam tu. Itulah kehidupan sehari-harian mereka, rutin mereka. Bila kita tengok macam ni, kita dekat tempat kita pun ada sampan juga. Tapi ada orang teringin nak dalam sampan? Tak ada. Kalau itu pun kalau ada, orang kena bayar. Ni saya nak pergi ke Royal Bloom ni pada 1 hingga 2 bulan. Royal Bloom di Lenggong. Kita kalau boleh tak naklah tidur dalam sampan, tapi kena bayar pula tu. Nak tidur dalam sampan tu kena bayar RM200. Punya nak. Sebab jarang jumpa orang tidur dalam sampan. Jarang jumpa. Tapi di sana ramai orang tidur dalam sampan. Tanya dia makan macam mana, punya susah lah, kan? Dia makan apa yang ada lah. Sana
Kalau di Phnom Penh, Cambodia, teras makanan dia beras. Beras tak ada masalah. Cuma lauk pauk. Ikan yang saya pergi tengok kat pasar-pasar apa ikan keding-keding kan. Tahu keding? Kecil. Kecil. Ikan tu kecil kan. Itulah yang dijual di pasar-pasar, hasil daripada tangkapan mereka yang tak banyak. Kemudian kita bawa setiap tahun, alhamdulillah, saya bawa dengan rombongan saya, dengan gabungan NGO dan sebagainya. Kita bawa beberapa ekor lembu untuk dikorbankan di sana. Macam mana Ustaz bawa nak kapal terbang? Bawa lembu ni bukan beli. Kita beli di sana. Bawa duit, beli di sana. Beli di sana. So yang baru ni, yang saya saja punya urusan, 26 ekor lembu kita dapat berserta dengan 11 ekor kambing. Alhamdulillah. Jadi kita makan ramai-ramai satu kampung. Bukan satu kampung je dapat. Dan saya ingat 5-6 kampung dapat hasil daripada lembu yang kita sembelih itu. Alhamdulillah. Itulah usaha bersama. Sebab apa? Ini program kemasyarakatan, program Islam kita. Masyarakat, memasyarakatkan Islam kita. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah program-program saya penuh. Jadi kalau sebut tadi pengurusi kita, ustaz tadi kita sebut, jawatan saya tu mana satu punya banyak. Jadi jawatan saya sekarang ni satu je saya pegang. Yang lain tu semua the previous dia punya jawatan, yang lama-lama punya jawatan. Jawatan saya sekarang ni saya menjalankan, menguruskan ataupun memiliki syarikat sendiri, Ajak Consultancy and Management. Saya uruskan syarikat saya sendiri. Itulah program-program yang kita buat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah berkati. Saya juga adalah bekas pensyarah, baru saja resign daripada pensyarah di College Universiti Islam Sultan Azlan Shah di Kuala Kangsar. Ada orang Kuala sini? Tak ada? Ada orang Kuala? Orang mana saya? Kota Lama. Tahulah. Kota Lama kiri kanan kan? Jadi saya kanan. Jadi sayanya bertugas di College Universiti sebagai pensyarah selama 6 tahun. Saya resign atas kehendak diri saya sendiri. Ialah kita komitmen luar tu dah banyak, dan mula fikir untuk menggerakkan kita punya legasi pula. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah berkati. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tajuk kita hari ini menarik. Jadi sebenarnya saya nak kupas panjang tak boleh lah. Cuma apa yang boleh kita bincangkan selalunya bila kita sebut ma'al hijrah, kita akan kaitkan dengan peristiwa hijrah Nabi SAW. Itu biasa kita sebut. Tapi sebenarnya mari kita cek betul-betul. Bilakah berlakunya hijrah Nabi SAW? Hijrah Nabi itu bila sebenarnya juga? Adakah berlaku pada bulan Muharram ataupun berlaku pada bulan selain Muharram? Jadi saya nak bawa sikit perkaitan sejarah tentang hal ini sebelum kita masuk bab fiqh dan sebagainya. Hijrah Rasul, yang kita tahu Nabi berhijrah itu ianya berlaku. Saya buat catatan, tuan-tuan boleh catat buku-buku yang saya nak bawa. Cuma saya tak bawa buku tu, saya simpan dalam kepala saya. Saya bentangkan kepada tuan-tuan. Antara buku yang saya merujuk tentang hal hijrah Rasul ini ialah buku tajuknya Rahib Makhtum. Tuan-tuan boleh tulis balik sini, banyak kedai-kedai buku di Bagan Serai, di Parit Kuntah. Buku yang paling menarik tentang sejarah ialah tulisan adalah bertajuk Rahib Makhtum. Rahib Makhtum. Kalau boleh tulis Rahib Makhtum, karangan Al-Mubarakfuri. Nama dia Al-Mubarakfuri. Nama panjang dia Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Tulis pendek dia Al-Mubarakfuri. Jadi kata Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, berlakunya hijrah Nabi, yang Nabi keluar ke Madinah Al-Munawwarah. Masa itu tak dinamakan Madinah, dinamakan Yathrib. Ianya berlaku pada 28 Safar. 28 Safar, tahun yang ke-14 kerasulan Nabi SAW. Tahun yang ke-14 kerasulan. Bila berlaku? 28 Safar. So Nabi masuk ke dalam Madinah bila? Rabiul Awal.
Hijrah itu sebenarnya bila Nabi masuk ke Madinah berlakunya pada Rabiul Awal. Rabiul Awal bila? Bulan ke berapa? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Bulan yang ketiga daripada Islam. Nabi berhijrah bulan yang kedua, Safar. Sampai masuk Madinah, Rabiul Awal. Ini sejarah yang sebenarnya yang disebutkan oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Nanti saya akan cerita panjang macam mana berlakunya rentetan hijrah itu. Habis itu yang Muharram ni apa? Muharram ini dipilih sebagai bulan yang pertama dalam Islam. Siapa yang pilih? Sebelum adanya kalender hijrah, tuan-tuan, sebelum adanya kalender hijrah, orang-orang semua pakai kalender apa? Satu dunia pakai kalender Masihi, satu dunia. Termasuk di zaman Nabi SAW. Mereka merujuk kepada kalender dipanggil kalender Romawi pada waktu itu, Romawi ataupun Masihi. Yang ada Januari, Februari, kan, Maris, itu April, Mayu, nampak tak? Lagi Yunio. Tahu tak nak sebut ni? Tak tahu? Cuba sebut sama. Yanair, Februari, Maris, April, Mayu, Yunio, Yulio, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Agak-agak boleh teka tak bulan-bulan apa tu? Sebab apa tu? Itu bahasa Arab. Kemudian yang kita sebut tadi tu, Yanair ialah bulan Januari. Sama aja. Itu buat orang Melayu, dia tak payah nak susah-susah. Yanair. Itu agak-agak tu apa tu? Januari lah tu. Februari lah tu. Kita mudah. Ada je bahasa Arab ambil. Betul kan? Itu kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab cepat dapat. Untung kalau buat kelas bahasa Arab ni, bahasa yang paling mudah dapat. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, cuba tengok orang Mekah, dia cakap bahasa apa? Bahasa Melayu. Betul lah tu. Kalau dia jumpa kita cakap bahasa Melayu. Tapi kalau yang jual kurma apa banyak-banyak tu orang apa agak-agak tu? Orang Arab kau apa? Bukan orang Arab tau yang jual kurma tu. Itu orang Bangla. Yang banyak jual tu di kaki-kaki lima, ataupun jual di kedai-kedai kurma tu, ataupun jual di kedai-kedai baju. RM1, wahid rial. Itu orang Bangla. Baik, kita pun ingat itu Pak Arab tu absen, nampak comel kecil macam kita. Dia bukan Pak Arab, dia Bangla. So Bangla dia boleh cepat dapat bahasa Arab, dia laju. Yalah, Bangla ni bangsa merantau. Duduk kat tempat kita pun dia boleh cakap laju. Kalau mau kincin, basuh itu mari. Kan? Bahasa Bangla dia cepat dapat. So bahasa Arab ni bahasa yang cepat dapat. Kalau tuan-tuan belajar memang senang bahasa Arab ni. Saya kalau nak 3 patah perkataan hari ni pun hari ni boleh dapat. Laju. Tuan-tuan duduk atas apa? Puan-puan semua. Kursi. Bahasa Arab dia apa? Kursi. Dah dapat. Kursi yun, bubuh yun je. Kan? Lagi apa? Tu yang pegang buku tu, buku. Ataupun kitab. Kita pegang kitab. Arabnya kata apa? Kitab pun. Betul? Dah 2 dah betul perkataan. Bukan senang. Bukan susah sangat, senang aja. Lagi apa? Pen. Sebutnya apa? Qalamun. Tapi dah lain lah tu. Tak sama dah. Tapi kita pun sebut juga kalam pena kan. Kita pun sebut, ada perkataan yang kita sebut. Kalau kita semayang tu apa? Sejadah. Okey, bahasa Arab dia apa? Sejadah yun. Arab dia apa? Arab dia boleh sebut dua.
Sajjadatun ataupun sujjadun. Sujjadun sama aja perkataan dia. Sebab itu bahasa kita ni, kalau tuan-tuan kaji, perempuan kaji, saya tak kaji banyak bahasa Arab ni. Tapi satu orang kawan saya, dia ni orang Iraq. Dia ni orang Iraq. Nama dia Ahmad Kassar. Kassar benar orang dia. Ahmad Kassar nama dia. Dia sekarang dia Doktor Ahmad Kassar. Dia minat nak belajar bahasa Melayu. So dia buat apa? Dia buat PhD dia buat kajian berapa banyak patah perkataan bahasa Melayu yang dia ambil daripada bahasa Arab. Dia kaji macam tu. So dia dapat banyak lah vocabulary dia, kamus dia, peribahasa dia, kata bahasa, prosa kata dia dapat banyak. So dihimpun-himpunkan, dia kata lebih daripada 1000 patah perkataan. Banyak atau banyak? Lebih 1000 patah perkataan. Banyak. Terlalu banyak. Saya tengok yang lama-lama dulu, orang atuk-atuk kita, atuk-atuk saya dulu lah. Kadang saya fikir juga, ada benda-benda bahasa yang saya tak faham. Sekarang ni saya tak faham, dulu kita faham. Atuk saya duduk sawak berenang, orang Jawa, siji loro telu papat. Orang Jawa, sini ada orang Jawa? Tak ada. Tak ada. So atuk saya dulu, dia kalau nak suruh mengaji, dia suruh ambil, dia kata Along, lepas maghrib kan, Along pergi ambil jahama. Sini pun sebut jahama, sini pun ada. Tapi sekarang dia tak sebut kan? Dulu. Jadi jahama tu apa dia? Fahamlah kita masa kecil-kecil, masa tu yang 30 juzuk tu, juzuk yang ke-30 tu kita panggil setengah tempat panggil muqaddam. Pasal dia baca dulu. Setengah tempat panggil jahama. Tapi jahama tu saya confuse sikit. Muqaddam ni faham dah, pendahuluan. Kita baca dulu. Yang jahama ni apa dia? Bila dah besar mula saya fikir, tengok kamus tak jumpa jahama. Apa benda jahama tu? Rupanya jahama ni juz amma. Maknanya atuk kita dah boleh bahasa Arab lama dah. Cuma dia ringkaskan je, jahama. Jahama itu satu patah perkataan, kan? Ada setengah tempat. Atuk saya lah, saya guna ambil contoh atuk saya kaji. Kalau disuruh cucu dia kencing duduk, ni atuk saya, atuk lain saya tak tahu. Dia kata kat cucu dia, masuk bilik air, kalau nak kencing kena o'ot. Kena o'ot. Ada sini atuk sini ada sebut? Tak ada. Ni tempat saya je lah. Dia kata kena o'ot. Jadi saya pun fikir, o'ot ni apa dia? Cek dalam kamu bahasa Arab tak jumpa. Rupanya o'ot ni bahasa Arab. O'ot ni bahasa Arab. Uq'ud. Cuba sebut. Uq'ud. So dia kalau ada rumah nanti nak suruh cucu ke anak kita kencing duduk, kita kata apa kat dia? Uq'ud. Cuba sebut. Uq'ud. Duduk. Tapi kalau susah nak sebut, o'ot je. Susah sangat kan? Kalau tolak susah nak sebut, o'ot je. Itu paling mudah. So baru saya faham, yang atuk saya guna tu dulu ialah bahasa Arab. Bila dah besar duduk negara Arab 5 tahun, tahun. Rupanya atuk kita ni boleh bahasa Arab. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, so banyak ya. So bahasa Arab ni kalau kita belajar, masya-Allah, mudah Tambah pula kalau kita faham Quran yang kita baca. Paling tidak kita faham surah Al-Fatihah. Kan surah. Itu kata Al-Imam An-Nawawi, termasuklah ramai hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dia katakan antara ciri-ciri orang yang khusyuk dalam solat dia, apabila dia sembahyang dia faham. Allahu Akbar, apa maksudnya? Allah yang Maha Besar. Sebab itu dia tak boleh sesuka hati je sebut Allahu Akbar, kemah je sebut. Allah paling Maha Besar. Dia tak boleh kata